أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. ولقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف وَاطْرَحُوهُ أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. Dia ayahnya berkata, wahai anakku, janganlah engkau menceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang jelas bagi manusia. Dan demikian Tuhan memilihmu untuk menjadi nabi dan mengajarkanmu sebagian daripada takwil mimpi dan menyempurnakan nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub sebagaimana telah disempurnakan nikmatnya
kepada kedua-dua orang datukmu sebelum itu, iaitu Ibrahim dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanmu Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Sesungguhnya dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang ingin mengetahui. Ketika mereka berkata, sesungguhnya Yusuf dan saudaranya Bunyamin lebih dicintai ayah daripada kita, padahal kitalah golongan yang kuat. Sesungguhnya ayah kita dalam kekeliruan yang nyata. Bunuhlah Yusuf dan buanglah dia ke suatu tempat agar perhatian ayah tumpah kepadamu, dan setelah itu kamu menjadi orang yang baik. Salah seorang antara mereka berkata, janganlah kamu membunuh Yusuf, tetapi masukkan saja dia ke dasar telaga agar dia dipungut oleh sebahagian musafir jika kamu hendak melakukannya juga. Mereka berkata, wahai ayah kami, mengapa engkau tidak mempercayai kami terhadap Yusuf, padahal sesungguhnya kami semua menginginkan kebaikan baginya. Biarkanlah dia pergi bersama kami esok pagi agar kami bersenang-senang dan bermain-main, dan kami pasti menjaganya. Dia Yakub berkata, sesungguhnya pemergianmu bersamanya Yusuf sangat menyedihkanku, dan aku bimbang dia dimakan serigala, sedangkan kamu leka daripadanya. Sesungguhnya mereka berkata, jika dia dimakan serigala, padahal kami kelompok yang kuat. Kalau demikian, kamilah orang-orang yang rugi. Usbah. Asaba al-asabu adalah urat yang bersendi. Lahmul asab pengertiannya daging yang banyak uratnya. Sedangkan kata al-usbah ialah sekelompok orang yang fanatik dan saling membantu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dipikul oleh jumlah orang yang kuat, padahal kitalah golongan yang kuat. Yusuf 12:8, iaitu sepakat dalam ucapan yang satu sama lain saling menguatkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh dalam kisah Yusuf dan saudaranya itu terdapat beberapa tanda, iaitu pengajaran dan nasihat bagi orang-orang yang bertanya dengan hal itu, yang ingin mengetahui tentang hal itu. Sesungguhnya ia merupakan berita yang menakjubkan yang patut ditanyakan. Firman Allah ketika mereka berkata, sesungguhnya Yusuf dan saudaranya Bunyamin lebih dicintai ayah daripada kita, iaitu mereka bersumpah dengan sangkaan mereka, demi Allah, sesungguhnya Yusuf dan saudaranya yang mereka maksudkan adalah saudara Yusuf yang seibu dengannya, iaitu Bunyamin, lebih dicintai ayah daripada kita, padahal kita adalah satu golongan yang kuat, iaitu satu kumpulan. Sungguh ayah kita dalam kekeliruan yang nyata. Surah Yusuf 12:8. Yang mereka maksudkan mendahulukan kedua-duanya berbanding dengan kami, dan kecintaannya kepada kedua-duanya lebih besar dibandingkan dengan kecintaannya kepada kami. Ketahuilah, sesungguhnya tiada dalil yang menunjukkan tentang kenabian saudara-saudara Yusuf. Zahir ayat ini menunjukkan perselisihan terhadap anggapan bahawa saudara-saudara Yusuf adalah Nabi. Ada di antara orang yang menyangka bahawa saudara-saudara Yusuf itu diberi wahyu setelahnya. Anggapan ini perlu diteliti. Orang yang menyatakan hal itu harus mengajukan dalil. Dalil yang mereka ajukan itu adalah firman Allah SWT. Katakanlah, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya. Surah Al-Baqarah 2136. Kefahaman seperti ini masih menyimpan kemungkinan kerana warga Bani Israel disebut Al-Asbat, sebagaimana orang-orang Arab menyebutnya kabilah, dan orang-orang Ajam di luar Arab menyebutnya ras, suku bangsa. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahawa dia mewahyukan
kepada para nabi daripada asbat, namun disebutkan secara umum kerana jumlah mereka yang ramai. Tapi disebutkan bahawa mereka daripada setiap sab keturunan saudara-saudaranya Yusuf ada yang menjadi nabi, namun tidak ada dalil yang menunjukkan siapa sahaja secara peribadi yang mendapatkan wahyu. Wallahu a'lam. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dia berkata, tatkala perang Hunain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah lebih kelihatan berpihak kepada sebahagian orang dalam pembahagiannya. Baginda memberikan pada Al-Aqra' bin Habis sebanyak 100 ekor unta dan memberikan Uyainah juga sebanyak itu. Lalu baginda membahagikan kepada para pembesar Arab dan melebihkan bahagian mereka. Maka berkatalah seorang lelaki, demi Allah, ini adalah pembagian tidak adil dan tidak mengharapkan wajah redha Allah. Maka aku pun berkata, demi Allah, aku benar-benar akan menyampaikannya kepada Rasulullah. Kemudian aku segera mendatangi baginda dan mengkhabarkan apa yang telah dikatakan orang itu. Setelah itu baginda bersabda, kalau begitu, lantas siapa lagi yang akan berlaku adil? Jika Allah dan Rasulnya saja dikatakan tidak berlaku adil. Kemudian baginda bersabda lagi, semoga Allah merahmati Musa AS. Sungguh dia telah disakiti lebih daripada ini, tetapi sabar. Hadis Bukhari Muslim secara ringkas. Hadis berkenaan memberikan beberapa keterangan, antara lain nasihat yang disampaikan Allah SWT, Nabi SAW dan kaum muslimin. Rasulullah SAW memalingkan perbincangan dengan celaan umat terdahulu yang berlaku pada Nabi-Nabi SAW. Daripada Abdullah mengenai firman Allah Subhanahu Wa Taala, janganlah kamu menduga bahawa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Ia berkata, dapatkah kita bertanya tentang hal itu? Nabi SAW bersabda, roh-roh mereka seperti burung hijau yang membentangkan sayapnya di syurga mana saja yang ia kendaki. Kemudian ia menaung di atas cahaya yang bergantung di Araish. Di saat mereka seperti itu, Tuhanmu muncul kepada mereka. Allah SWT berfirman, mintalah kepadaku apa yang kamu inginkan. Mereka berkata, Tuhan kami, apa yang akan kami minta kepadamu sementara kami sedang melebarkan sayap di syurga sesuka hati kami? Ketika mereka melihat bahawa mereka tidak dibiarkan untuk tidak meminta, maka mereka berkata, kami meminta agar roh kami dikembalikan dan kepada jasad kami di dunia, kemudian kami terbunuh kembali di jalanmu. Ketika Allah melihat bahawa mereka tidak meminta hal lainnya kecuali hal itu, maka mereka ditinggalkan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sadaqallahul azim.